Sistem pengesanan sonar adalah alternatif terakhir boleh digunakan untuk mengesan sebarang objek berkaitan pesawat MH370. Itu pandangan pakar sonar dan akustik yang juga bekas pegawai kanan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Dr. Hassan Omar ketika menjelaskan penggunaan dan konsep sistem pengesanan sonar. Hassan turut berpandangan, tiada lagi sistem pengesanan dasar laut dalam lain yang lebih canggih berbanding sistem sonar. Ikuti temu bual harian Metro bersama beliau yang turut berpengalaman lebih 30 tahun dalam penggunaan sistem sonar ketika masih berkhidmat dengan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem sonar secara ringkas. Sonar sebenarnya sistem bawah air menggunakan tenaga akustik, iaitu dengan memancarkan tenaga akustik bagi mengesan objek-objek bawah air. Sama ada objek itu hidup ataupun mati, terapung ataupun di dasar laut ataupun di dalam dasar laut itu sendiri. Dan sonar ni ada terbagi kepada dua kumpulan, satu yang aktif dan satu lagi yang pasif. Kalau kita cakap aktif sonar, bermakna sonar ini memancarkan tenaga akustik ataupun tenaga suara terus ke objek yang nak dicari, nak dikesan. Kemudian tenaga ini akan mengenai target tersebut dan memantul balik ke sonar. Dan pemantulan tadi diterima oleh penerima sonar, sistem penerima sonar yang selalunya kita panggil hydropon. Kemudian daripada situlah maka dapat dikira jarak objek yang dikesan dan di mana kedudukannya, mana dia arah. Ya, sebab kita mengetahui perjalanan suara, speed of sound in the water, kita tahu. Daripada situ kita tahu jarak dan masa diambil, maka kita boleh buat pengiraan jarak objek tersebut. Yang keduanya ialah sistem pasif. Pasif sonar, dia ni hanya mendengar saja, iaitu mengandung ataupun hydropon ataupun mikrofon bawah air yang ni. Sebab objek-objek di bawah air, contohnya kita ambil kapal selam. Kapal selam dia menghasilkan bunyi bising. Daripada mana? Daripada sumber propeller, kipas dia dan sebagainya. Jadi pada sumber kebisingan kapal selam itu, dia akan sistem hydropon dia akan dapat mengesan sumber kebisingan tersebut. Sonar performance, kita perlu mengambil kira beberapa faktor. Contohnya faktor alam sekitar, iaitu kedalaman air, kemasinan air laut itu sendiri, temperature atau suhu air laut, kemudian dasar laut itu sendiri, jenis apa dasar laut, jenis pasir ke, lumpur dan sebagainya, batu dan sebagainya, keadaan angin, gelombang dan lain-lain. Sebab setiap faktor-faktor environmental, faktor-faktor alam sekitar tadi akan mempengaruhi keberkesanan efisiensi of sonar operation. Sebab dia tadi membuat pancaran tenaga suara dan ini akan dipengaruhi kebisingan oleh keadaan dalam air. Ingat ni, dalam laut ni terlalu bising tau air. Sebab kalau kita pergi swimming dalam swimming pool pun bising. Itu daripada faktor alam sekitar, perkara mempengaruhi keberkesanan penggunaan sistem sonar. Yang keduanya, sistem sonar itu sendiri. Kan? Jadi sistem sonar ni macam mana? Ada yang setengah pakai analog, ada setengah pakai digital dan sebagainya. Malahan dia punya programming pun tak tahu. Jadi nak dapatkan sistem yang canggih, yang hebat, maka kita perlu gunakan teknologi yang terkini, yang terbaru. Okey, di samping itu pun sonar ni bukan hanya berbagai bahagian dicantumkan pelbagai komponen menjadi satu, maka menjadi menghasil sonar. Ini semua akan mengeluarkan kebisingan elektrik yang kita tak nak. Semua ini akan menghasilkan, akan menjejaskan pengoperasian sonar ataupun menurunkan dia punya efisiensi dia, sonar efisiensi. Yang ketiga, faktor ketiga yang perlu dipikirkan ialah benda ataupun objek yang nak dicari itu sendiri. Kalau kita kata nak cari objek periuk api dalam air, maka kita tahu macam mana, perlu tahu macam mana bentuk objek tu. Okey, berapa saiz dia. Daripada situ maka kita dapat tahu gambaran berapa banyak besarnya dan
bolehlah kita buat penilaian. Sementara itu, Hassan turut berpendapat keadaan bertambah sukar kerana jangka hayat kotak hitam yang dianggarkan hanya tinggal seminggu. Penggunaan kenderaan bawah air pada ketika ini diperlukan termasuk penggunaan remote operator vehicle dan ia bukan proses mudah. Dia punya kotak hitam. Kotak hitam pun kita tahu dia punya kuasa bateri katanya hanya berfungsi 30 hari ke 40 hari. Jadi kalau kirakan hari ini sudah 31 hari bulan, diberitakan pada kita bahawa dia terhempas pada 8 hari bulan Mac. Kalau hari ini 31 Mac, maknanya kita dah hampir tamat tempoh bateri tu. Maknanya hampir ke 30 hari lah, minggu terakhir, minggu keempat. Tapi dalam masa sama mungkin dia tambahan 10 hari lah. Bermakna kemungkinan bateri ni akan berlanjutan sehingga 18 hari bulan April ada di situ lah. Tapi kita tak tahulah. Cuba kita anggap katakan black kotak hitam tu boleh dicari selagi bateri dia berfungsi. Sebab kotak hitam ni dia memancarkan tenaga akustik yang kita panggil ping. Dia dipancarkan pada setiap kali dan kita boleh mendengar ping ni dengan menggunakan sistem bawah air tertentu yang mana kalau kita tengok Angkatan Laut Amerika dia menghantar dia punya Towed Pinger Locator TPL untuk untuk mengesan signal ping daripada kotak hitam itulah dengan syarat baterinya masih beroperasi lah. Okey, tetapi katakanlah sehingga lagi seminggu ni baterinya habis, tak dapat juga kotak hitam, apatah lagi kapal terbang pun tak jumpa, bangkai kapal terbang tak jumpa, maka habislah bateri. Habislah bateri, apa boleh buat? Memang basically kalau senang cerita, kalau orang kata memang amat sukar proses nak mencari, bukan mencari kapal terbang di atas padang bola. Sebab di padang bola ni dia punya keadaan dia rata, tapi di laut sana tidak, bukan macam tu, dan lah dalam. Jadi the next step is dia akan menggunakan kenderaan bawah laut yang kenderaan bawah air yang selainnya seperti contoh ataupun autonomous underwater vehicle, dia berdasarkan kepada macam side scan sonar. Maknanya dia boleh buat survey kawasan tu secara besar dan tara perinci dan detail pada kedalaman sedemikian. Katalah dia jumpa bangkai kapal terbang. Bila jumpa kapal terbang, maka dia perlu recover, dia perlu mengambil semula bangkai kapal terbang itu. Jadi pada masa ketiga itu, cara yang terbaik nak ambil bangkai terbang ialah menggunakan ROV ataupun Remote Operated Vehicle. And proses tu bukannya mudah. Sebab sekarang ni tujuan utama kita nak cari kotak hitam. Kotak hitam tu boleh menyimpan data kerana selama 2 tahun. Kalau kita tengok Air France 2 tahun ambil masa nak jumpai dia punya bangkai. So kalau kita tak jumpa kotak hitam dalam masa seminggu ataupun paling tinggi lagi 2 minggu lagi, cara yang seterusnya adalah begitulah, iaitu kita perlu menggunakan sistem sonar yang dipasang di bawah underwater vehicle, membuat survey untuk kawasan yang begitu luas dalam masa sebulan tak mungkin lah. And then kita pun tak pasti di mana kedudukan terakhir. Jadi itulah yang sedang diusahakan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kalau kata tadi, memang boleh cari benda ni sebab kita, because ada teknologi kan. Tapi teknologi itulah, teknologi gunakan sonar. So kalau tinggi lagi dia punya teknologi, mungkin peratus nak mencari lagi baguslah. Tapi perlu diingatkan bahawa dasar laut tu bukan rata. So itulah saya kata nak beritahu bahawa yang kalau dapat hari ni, kalau dapat dalam 1-2 hari ni okeylah. Kalau tak dapat, itulah cara yang dirasakan, yang kita rasa perkara yang akan berlaku next dan sebagainya. Mungkin doktor boleh penjelaskan setiap sonar boleh mengesan objek-objek pada kedalaman tertentu. Kalau dah lautan Hindi itu kedalamannya hingga mencapai ke 6,000 meter katanya, ialah walaupun diceritakan antara 1,500 meter ke 3,000 meter yang dipercayai kapal terbang terhempas, tetapi
sebabkan keadaan yang terlalu dalam, maka untuk mencari bangkai pesawat sedemikian perlu menggunakan sonar, underwater vehicle sonar, ditarik oleh kapal pada kedalaman yang dalam. Tak boleh letak ke atas permukaan, tak dapat apa nanti. Jadi sonar yang, kalau sebab nak cari bangkai kapal terbang ni adalah jenis sonar yang aktif, yang dipasang pada kenderaan bawah air. Sebab dia aktif ni, maksud dia pancarkan tenaga itu harap dapat mengenai target, iaitu bangkai kapal terbang, dan dipantulkan semula ke sonar pada kenderaan bawah air tersebut. Dan bersitu dapatlah dikira jarak dan arah dia. Malahan dapat juga membuat gambaran bentuk objek tersebut. Kalau kapal terbang lah. Masalah dia, kapal terbang ni masa terhempas, adakah dia menurun masih lagi dalam satu kapal terbang ataupun dah berkecai? Yang pentingnya, kalau berkecai, dia kena cari serpihan tu satu persatu. Ini yang tugas yang berat. Bila dah berkecai, serpihan sana kemari, kotak hitam pun tak boleh. Maknanya boleh bawa naik, tapi tak tahu apa benda yang akan dibawa naik. Boleh kesan, boleh naik oleh ROV, boleh bawa ni, baru kita tahu. Tapi kalau yalah, benda-benda macam ni berlaku, so macam-macam lah. Ingat keadaan tu gelap. Walaupun you pakai kamera, tapi you pakai lampu besar, bukan perkara mudah. Yalah, betul, nampak. Tapi nak kena ambil kira semua faktor-faktor yang amat kerumitan ni. Makan masa lama, belanja besar dan sebagainya lah. Dan itu kita perlukan bantuan daripada pihak luar. Bukan mudah untuk kita lakukan sendiri di tempat yang begitu jauh yang